على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi, sebanyak-banyak dan sekerap-kerapnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahmat limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapatlah kita menikmati segala macam nikmat yang tidak terhitung oleh kita sepanjang hayat kita daripada kecil sehinggalah ke hari ini. Dan sebesar-besar nikmat itu ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah, adik abang, makcik-makcik, saudara mara yang saya kasihi sekalian, pada malam ini dalam kesempatan masa yang ringkas lebih kurang 30 minit ke 40 minit insya-Allah, saya nak bawa kita bersama-sama mentadabbur, menghayati satu surah yang mungkin ada sebahagian kita pernah mentadabburkannya, pernah menghayati surah, intipati surah ini. Ada yang mungkin tak pernah, tapi malam ini mungkin malam pertama bagi dia. Jadi saya nak bawa surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun ni selepas daripada surah Al-Munafiqun. Mungkin surah Al-Munafiqun kita selalu baca, tapi kita jarang baca surah At-Taghabun. Dan dalam situasi pada hari ini, suasana kita pada hari ini, intipati surah At-Taghabun ini sebenarnya dia ada suntikan semangat untuk kita, peringatan untuk kita bersama, untuk diri saya yang bercakap dan untuk sidang pendengar yang dikasihi sekalian. Surah At-Taghabun ni secara ringkasnya mempunyai adalah surah Madaniyah, dan surah yang ke-64 mempunyai 18 ayat, pendek je. Maksud At-Taghabun ialah Taghabun ni maksudnya hari, suatu hari yang diperlihatkan segala kesalahan yang dilakukan oleh manusia semasa hidup. Dan kesalahan itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinilai, untuk ditimbang berat dan ringannya, kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak boleh lari daripada bertemu dengan hari tersebut. Jadi tujuan kita menghayati ataupun mentadabbur ayat surah At-Taghabun, kalau boleh ada yang ada Al-Quran boleh buka. Dan telefon kita sangat canggih hari ini, kita ada apps Al-Quran, dalam tu ada terjemahan sekali. Jadi kita boleh tengok satu persatu. Saya tak baca dah ayat dia. Ayat tuan-tuan boleh baca, tapi tadabbur tu yang tak ada dalam tu, yang tak ada intipati, yang tak ada dalam apps Quran tu lah yang kita nak ceritakan. Adapun ayat, tuan-tuan boleh baca, ibu ayah boleh baca selepas ini. Jadi At-Taghabun ini ialah satu hari yang tidak dapat disembunyikan lagi oleh sesiapa pun akan kesalahan-kesalahan yang dibuat semasa di dunia. Melalui pemilihan dia, apa yang dia buat, apa yang ditetapkan, apa yang dilaksanakan, semuanya akan ditentu, akan dikumpul, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kan? Jadi barang siapa yang ringan, barang siapa yang berat suratan amalannya itu, mawazin, timbangan amalan kebajikannya itu berat, fa huwa fi 'aishatir radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang sangat diredai, yakni kiasan kepada makna syurga. Dan begitulah sebaliknya, siapa yang ringan suratan ataupun ringan timbangan amalan kebajikannya, maka dia akan kembali kepada neraka hawiyah. Jadi ayat ini lebih kurang membawa maksud bahawasanya hari perhitungan yang tidak akan dapat dilepaskan oleh sesiapa pun. Jadi surah ini 18 ayat, dia terbahagi kepada 5. Ayat 1 hingga 4. 1 hingga 4 yang bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehinggalah ayat yang keempat itu, ia sebenarnya nak menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Ya, menceritakan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi langit dan bumi. Ya, yang meliputi langit dan bumi, segala apa yang ada di antara langit dan bumi itu semuanya di dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat sini kita nak reflect balik dalam keadaan kita hari ini. Malapetaka, bencana yang musibah yang menimpa kita pada ketika ini. Semuanya dalam kekuasaan Allah, dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita kena ingat. Yang itu kita kena sentiasa ingat. Yang mana ayat 1 hingga 4 juga menceritakan tentang segala penciptaan, kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada yang sebesar-besarnya tu planet-planet yang ada, ya, orbit-orbit yang ada, matahari, bulan dan bintang-bintang yang besar-besar tu, bukit bukau, laut-lautan, semua itu adalah makhluk-makhluk Allah yang besar yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kepada makhluk yang kecil, seperti kita manusia ni, ya, bahkan ada lagi makhluk yang lebih kecil daripada itu, haiwan-haiwan, serangga-serangga yang kecil-kecil Allah jadikan. Itu nak ceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih kecil daripada itu, sampai kita pun tak boleh nampak, kuman-kuman, virus-virus, ya, yang ketika ini kita pakai topeng, ya, berjaga-jaga, ikhtiar kita. Jadi itu pun adalah daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh alam ini secara zahirnya, maknanya yang kita nampak, ataupun secara batinnya yang kita tak nampak, semuanya adalah daripada penciptaan dan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sangat penting untuk kita ingat bahawasanya permulaan ayat tadi disebut yusabbihu lillah. Seluruh makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau duduk dekat laut kita dengar bunyi ombak, itu adalah tasbih, si laut. Kalau kita duduk dekat pokok kita dengar bunyi angin menderu tiup daun, itu tasbih cara pokok. Kalau kita duduk dekat reban ayam kita dengar ayam berkokok, itu tasbih cara ayam. Begitulah juga haiwan-haiwan yang lain, makhluk-makhluk yang lain, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kata dalam Quran, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu saja, manusia saja yang tak faham akan tasbih mereka. Ya, semua makhluk bertasbih. Maknanya di sini ada makna manusia jelah makhluk yang kadang-kadang lupa bertasbih. Manusialah yang tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggunakan dua panca indera manusia, mata, telinga, ya, dengan melihat dan mendengar apa saja yang ada di sekeliling manusia, manusia dapat sebenarnya mengangkat martabat dirinya, mengangkat tauhidnya, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kepada makrifat yang sangat dalam, iaitu tentang hubungan alam dan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Jadi dekat sini perkataan lahul mulku wa lahul hamd, bagi Allah segala kekuasaan, walahul hamd, dan bagi Allah juga segala puji-pujian. Jadi Allah ni berkuasa atas setiap sesuatu, atas segala-galanya, dan berhaklah Allah Subhanahu wa taala memiliki segala puji-pujian. Sebab itu jangan kita lupa, ya, apa saja yang kita dapat pada ketika ini, jangan kita lupa untuk kembalikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan Nabi pun menyebut dalam sepotong hadis, ajaban li amril mu'min, sangat pelik, sangat ganjil sekali keadaan orang-orang beriman ni. Apabila dia mendapat nikmat, dia syakar, dia bersyukur. Apabila dia mendapat musibat, dia sabar. Itu syukur dan sabar itu adalah tanda iman kepada dalam diri kita, sebagai seorang mukmin. Jadi kita tidak akan keluh kesah, tidak akan berada dalam keadaan keluh kesah. Kemudian kalau kita ambil bahagian yang kedua, tadi bahagian yang pertama yang menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi dan segala-gala yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian itu mukadimah surah ni. Bahagian kedua daripada ayat 5 hingga ayat 10. Ayat 5 hingga ayat 10. Kemudian diperingatkan kepada manusia yang sedang hidup
pada waktu surah ini diturunkan, ya, pada waktu surah ini diturunkan diperingatkan kepada mereka. Dan juga ayat ini diturunkan kepada manusia yang akan datang, maknanya untuk kita. Maknanya zaman tu surah ini diturunkan, tapi sebenarnya bukan untuk zaman tu saja, dia adalah Al-Quran ini mukjizat sepanjang zaman. Dia menjadi peringatan, inzar, sebagai peringatan kepada manusia sepanjang zaman sehingga hari kiamat. Yang mana yang datang kemudiannya daripada itu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan rasul-rasul. Dalam ayat surah ni Allah nak bagi tahu, Allah dah bagi sampaikan kepada kita, Allah dah utuskan rasul-rasul yang membawa keterangan, yang menunjukkan jalan yang membawa kepada kebahagiaan dan memberi peringatan tentang jalan-jalan yang berbahaya. Maknanya apa yang Allah nak bagi tahu di sini, tak ada satu bangsa, tak ada satu kaum, tak ada satu umat, tak ada satu masyarakat yang tidak dibangkitkan oleh Allah seorang penyampai peringatan, seorang yang menyampaikan kebenaran, yang menunjukkan tentang perkara betul, ini betul, dan yang memberitahu ini adalah perkara yang salah, yang memberi galakan ke arah kebaikan dan memberi peringatan, ancaman menjauhi kemungkaran. Memang ada, ya, daripada zaman dulu sehingga hari ini. Walaupun Rasul dan Nabi sudah tak ada, tetapi orang-orang yang menggalas tanggungjawab Rasul dan Nabi itu tetap ada, iaitu al-ulama, para ulama yang menjadi pewaris para Nabi, yang mewarisi khazanah ilmu, ilmu syariat, akidah dan akhlak, yang bertugas untuk menyampaikan ataupun menjadi mata rantai menyambung perjuangan para Nabi. Jadi Allah bagi tahu yang itu. Maksudnya manusia jangan lupa, dulu-dulu kami dah bangkitkan Rasul menyampaikan kebenaran, keterangan. Dan perkara itu berterusan sehingga hari ini. Ya, perkara itu digalas, dibawa oleh para ilmuwan. Dan diberi peringatan juga agar manusia percaya. Allah suruh percaya, Allah suruh ikut. Ya, apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ikut risalah yang dibawa oleh rasul-rasul. Ya, Allah suruh ikut risalah, apa yang dibawa, apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Kan dalam ayat ni Allah sebut fa'aminu billadzi, kan, fa'aminu billahi wa rasulih, berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya. Kemudian Allah memberi peringatan juga, kerana orang yang melanggar ajaran rasul akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan menerima kecelakaan sebagaimana telah berlaku pada umat-umat terdahulu. Ya, kita nampak kan kaum Ad, kaum Samud, ya, dalam kisah-kisah Nabi memang kita nampak dengan jelas mereka menentang, mereka ingkar, mereka tidak mahu ikut perintah dan juga segala, tidak mahu mematuhi segala larangan yang disampaikan oleh para rasul. Jadi ini menyebabkan mereka ditimpa musibah, mereka ditimpa bencana, mereka ditimpakan malapetaka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam nilah, macam seorang ayah kata kepada anak dia buat satu perlanggaran peraturan. Ayah kata, bukankah aku dah cakap dulu? Macam tu. Kan? Naik basikal laju-laju, bawa melanggar, kan? Balik rumah capek, bengkak sana, bengkak sini. Itu kalau basikal lah, lebih besar pada tu ada. Kan? Balik itu benda yang ditanya lu. Bukan dah cakap, jangan naik laju-laju. Itu dalam bab basikal. Dalam bab kehidupan dunia yang penuh pancaroba ini, lagilah manusia memerlukan kepada Rasul yang menyampaikan keterangan, yang membimbing manusia. Sebab itu manusia kena ikut. Kita kena beriman, kita kena percaya apa yang Nabi bagi tahu, apa yang Nabi sampaikan, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita kena ikut, kita kena percaya, kena beriman. Kalau tidak, kita akan ditimpakan seperti mana yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bencana-bencana yang menimpa umat-umat yang terdahulu. Dan diperingatkan juga bahawa dunia tidak akan selesai setakat di sini. Ya, yang ini poin penting ni. Bahawasanya hidup kita tak habis di sini, bukan setakat di sini saja. Kita baru sampai di peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga ni, dunia ni peringkat yang ketiga. Mula-mula dulu flashback baliklah, saya pun tak ingat.
Maksudnya kita bukannya boleh ingat zaman tu, tapi melalui pembacaan, melalui kajian, oh rupanya kita sekarang berada di alam yang ketiga. Alam pertama dulu ialah alam roh. Itu kita ada di alam roh dulu. Ya, tak banyak benda yang kita tahu cerita tentang alam roh. Kemudian kita berpindah daripada alam roh ke alam rahim. Kita duduk dalam rahim mak ibu kita, kan? Di situ berbagai-bagai perkara yang berlaku, boleh diisi oleh mak ayah kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada alam rahim kita baru berpindah ke alam syahadah, alam dunia. Sekarang ni. Dan alam dunia ini secara ringkasnya adalah alam yang sangat kritikal. Alam yang paling kritikal sekali. Ni sekarang ni kita duduk sekarang ni, sebab tu jangan main-main, jangan berfoya-foya, jangan berolok-olok dengan kehidupan ini. Bukan masanya. Sekarang tak bolehlah kita nak bersenang-lenang, seronok melampau-lampau, tak boleh. Begitu juga tak bolehlah bersedih melampau-lampau pun sama, tak boleh juga. Sebab apa? Sebab dunia ni sangat kritikal. Macam belantara kehidupan yang sangat mencabar. Sehingga kita memerlukan kepada hidayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk selamat daripada kita tersesat dalam kehidupan di dunia ini. Jadi kita duduk dekat alam yang ketiga. Mengapa alam ni sangat kritikal? Kerana segala apa yang kita buat di alam ini, di dunia ini, sekarang ini, ketika ini, itulah yang akan menentukan nasib kita di alam-alam seterusnya. Allah Akbar. Kena ingat, yang itu kita kena selalu ingat. Jangan lupa. Kat dunia ni memang kita ada kuasa, memang kita ada jawatan, kita boleh buat tentukan macam-macam, tapi kita kena ingat, lepas tu macam mana nasib kita. Lepas kita habis di sini, matinya kita di sini bukannya penamat. Mati itu ialah perpindahan, meneruskan pengembaraan. Ke mana? Ke alam kubur pula. Alam kubur. Kubur pun satu alam, tempat kita nak hidup esok. Kadang-kadang kita dah mati lama dah, tapi belum berlaku kiamat lagi. Maknanya umur kita dalam kubur lebih panjang daripada umur kita dalam dunia kadang-kadang. Nasib kan? Yalah, orang dulu dah mati berapa ratus tahun dah, kan? Berapa lama dah, tapi mereka masih ada dalam kubur berapa ribu tahun dah. Jadi alam kubur pun esok, bekalan untuk hidup dalam alam kubur itu sangat panjang, sangat kita perlukan. Baca Al-Quran itu bekalan kita. Ya, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu bekalan kita. Sedekah jariah, wakaf itu bekalan kita. Panjang kehidupan di alam kubur, panjang. Kita buat apa kat dunia sekarang kritikal sekali, sebab dia memberi kesan kepada kehidupan kita di alam kubur. Cahayanya kubur kita macam mana? Apa hasil daripada, macam mana nak hasilkan kubur bercahaya? Ni sekarang ni, masa ni lah masa baca Quran. Masa inilah masa kita berzikir, masa untuk mengumpulkan cahaya di alam kubur, kan? Begitu juga kalau kita salah melakukan perkara-perkara ketika hidup di dunia ini, dia akan memberi kesan kepada kehidupan kita di alam kubur. Kubur akan jadi sempit. Kita belum lagi dikumpulkan di padang mahsyar, belum lagi kita pergi ke hari kiamat, baru di alam keempat, alam kubur dah kena seksa. Betul tak? Jadi apakah yang menyebabkan kita mendapat nikmat dan mendapat niqmah, iaitu siksaan dalam kubur? Perkara-perkara yang kita buat di alam dunia. Jadi dunia sangat kritikal. Lepas kita mati, kita pergi alam kubur. Alam kubur satu alam. Tak habis lagi, pengembaraan akan berterusan, akan diteruskan lagi pergi ke alam mahsyar pula. Pun satu alam pula, satu tempoh lain pula. Sangat panjang tempohnya. Habis di padang mahsyar pun ada orang merasai nikmat di padang mahsyar. Dia tak ada rasa panas, dia tak ada rasa terseksa. Ada pula orang yang merasakan matahari itu rapat sangat dengan kepala, panas, air berpeluh sampai ke hidung, hapus kepala, orang kata kan. Jadi itu semua ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh kehidupan kita di dunia. Sebab tu saya ulang peringatan untuk diri saya, supaya saya sentiasa ingat, sentiasa sedar, hidup dunia ni sangat kritikal, sangat mencabar, tak boleh buat main-main. Semua benda akan melibatkan urusan dunia selepas ini. Dunia alam kubur, kemudian alam mahsyar. Last sekali alam yang keenam barulah terpecah kepada dua. Nasib kita sama ada kita ashabul yamin, golongan yang
mendapat keberuntungan masuk ke dalam syurga, atau wa ashabus shimal, kita ni masuk golongan kiri yang celaka, yang binasa, masuk neraka. Jadi pecah dua itulah yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya. Mana kita nak pergi, mana kita akan dapat syurga atau neraka, itu juga ditentukan tahap kritikalnya itu, tahap mencabarnya itu di dunia lagi. Jadi itu ringkas perjalanan hidup kita. Kalau kita boleh baca buku-buku lain lebih panjang lebar lagi dan lebih menginsafkan hati kita, insya-Allah. Jadi dalam kehidupan ini manusia, selepas daripada kehidupan ini, manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihisap. Ya, ayat ini ayat yang ke-9 yang mana dinamakan surah ini berdasarkan kepada ayat yang ke-9, dzalika yaumut taghabun, itulah hari taghabun, yang mana masing-masing akan nampak kerugiannya. Dalam tafsir Hamka menyebut, almarhum Profesor Hamka menyebut at-taghabun ni maksudnya hari berugi-rugi. Hari berugi-rugi. Apa maksud berugi-rugi? Maksudnya manusia menyesali akan perbuatannya, akan pilihannya semasa di dunia. Apa dia buat? Dia tak ingat, tapi masa sampai kepada hari taghabun, masa itulah dia akan rasa menyesal. Dan kata Profesor Hamka rahimahullah, penyesalan itu tidak berguna lagi. Tidak berguna lagi sebab tak boleh dah. Mana boleh balik dah, mana boleh kembali ke dunia, mana boleh jadi manusia, mana boleh jadi orang balik dah. Kita dah hancur luluh jadi tanah. Jadi itulah penyesalan yang tidak berguna lagi. Kalau kita sekarang buat salah, kita menyesal sekarang, kita bertaubat sekarang, itu berguna. Ya, itu tidak rugi. Itu tak rugi. Mungkin kita malu sekejap, tapi lepas tu kita akan selamat di hari akhirat esok. Itu penting. Keselamatan di dunia berbanding keselamatan di akhirat, kita kena ambil faham. Di akhirat selama-lamanya, benda yang abadi ataupun kehidupan yang kekal selama-lamanya. Jadi itulah dia akan maksud Profesor Hamka ni berugi-rugi, penyesalan yang tidak sudah. Seolah-olah kehidupan dunia ini, sekiranya manusia terpedaya, tidak nampak dengan mata hati yang betul, dia akan menjual segala petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dan membeli atau mengambil segala benda yang membawa kepada kerugian bagi diri dia. Tapi dia tak nampak. Dia ambil, dia buat saja. Dia menjual keimanan, dia mengambil kekufuran. Dalam tafsir Al-Kalimat pun menyebut at-taghabun ni maksudnya yazhar yaumun yazharu fihi ghabnul kafir bitarkihi lil iman wa ghabnul mu'min bitaqsirihi anil ihsan. Dalam tafsir Kalimat juga menyebut, dia kata at-taghabun membawa maksud hari yang dizahirkan segala kerugian yang akan dirasai oleh orang kafir. Kerana apa? Kerana mereka meninggalkan iman, tak nak memilih iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari itu juga akan dizahirkan segala kerugian yang dirasai oleh orang-orang beriman. Orang beriman pun kena juga. Orang beriman pun akan merasai kerugian juga pada hari itu. Kerana apa? Kerana bitaqsirihi fil ihsan. Kerana dia cuai, dia lalai dalam melakukan ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ihsan ni dalam dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 4, ayat 5 hingga 10 itulah isi kandungannya yang penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bahagian yang ketiga, ayat yang ke-11 hingga ayat 13. Paling penting untuk dijadikan intipati dari surah ini ialah Allah mengingatkan tentang musibah, tentang musibah yang menimpa manusia. Kerana hidup ini bukanlah mendatar. Maknanya hidup kita ni bukan mendatar, itu maksudnya selari sama rata aja. Kadang-kala kita akan turun ke bawah, maknanya meluncur ke juram yang dalam, jatuh ke bawah. Kadang-kadang kita lalu di laluan yang berliku. Kadang-kadang kita jatuh lopak. Maksudnya itu gambaran bahawa hidup kita ni bukan sekata aja. Kadang-kadang kita nak kena naik bukit tinggi, susahnya nak kena panjat. Macam tu. Kehidupan dunia ni bukan
bukan mudah. Kadang-kadang kita penat, kadang-kadang kita lelah, kadang-kadang kita gelak ketawa, kadang-kadang kita menangis. Tetapi asalkan manusia ada iman dalam hati, itu yang sangat penting tu. Iman tu dalam diri kita ni kena ada iman, kena ada keyakinan, kena ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sangat penting. Asalkan ada iman kepada Allah, sudah tentu satu musibah itu tidak akan memberatkan akal fikiran manusia, tidak akan membebankan kita. Mana ketika ini zaman pandemik ini, sebenarnya iman itu perlu diperkukuhkan lagi, diperkuatkan lagi. Jangan kita bagi ruang kepada jalan-jalan yang boleh melonggarkan iman kita, melemahkan iman kita, mengecilkan ketakwaan kita. Jangan bagi ruang ke arah itu. Lagi kita ditimpa musibah, sepatutnya kita lagi subur, lagi kuat, lagi tekun untuk kita membangunkan iman melalui jalan-jalan ibadah lah. Itulah jalan untuk menyuburkan iman. Semayang, solat, majlis ilmu, tahajud, zikrullah, selawat dan sebagainya. Apa sajalah. Jadi sepatutnya pada ketika ini memang itulah jalan untuk kita menyelamatkan manusia daripada apa? Berputus asa. Ya, kita tengok kan dalam di dada akhbar lapisan masyarakat bukan orang tua, kanak-kanak pun pada hari ini berputus asa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga terlibat terbabit dalam kegiatan dalam masalah pembunuhan diri, menamatkan riwayat hidup dengan berbagai cara. Kita pun ngeri ya melihat keadaan itu. Kalau orang yang bukan beriman tu, Allahu a'lam lah kan, tak kata apalah. Orang Islam tu sendiri, sebab apa? Kunci dia adalah iman. Ya, kuncinya adalah iman. Jadi orang mukmin, orang yang beriman, dia tidak akan cemas. Dia tidak akan cemas bila berhadapan dengan musibah dan malapetaka yang mana dia yakin tidak akan menimpa benda itu, bencana itu tak akan terjadi. Keadaan sekarang ni tak akan terjadi kalau bukan dengan keizinan dan kehendak daripada Allah. Itu kita nak kena pasak tu. Allah nak macam ni, Allah nak macam ni, Allah izinkan macam ni. Tak apalah, kita terima. Jangan kita biarkan kita punya diri kita, jiwa kita, hati kita itu kosong. Bila kosong, itulah makhluk lain ataupun hasutan perasaan yang lain tu akan menguasai, sehingga kita manusia pada hari ini ambil tindakan yang tidak sepatutnya. Yang membunuh diri itu kira paling akhir sekali lah. Kan? Akhir sekali. Kalau tak bunuh diri pun, dia biarkan diri dia apa nak jadi. Putus asa, macam-macam orang buat simbol ataupun isyarat ataupun maksud kepada putus asa ni macam-macam. Bunuh diri, kan? Malas semayang, lantaklah apa nak jadi. Malas kerja, bahasa Perak kata orang malas kerja kan. Dia tak kerja kan, lantaklah apa nak jadi. Putus asa. Tak nak usaha, tak nak buat, lantak. Padahal manusia kita ni tidak lari daripada tanggungjawab. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Kita ni kalau kita ingat balik macam kisah seorang, banyak cerita kan tak habis. Macam kisah seorang raja. Dia hari-hari dia happy. Tiba-tiba satu hari dia murung. Dia masam muka. Lalu penasihat agama pun jumpa dia. Tuanku, kenapa tuanku nampak bermuram durja hari ini? Tak tahulah, saya rasa gelisah. Tapi tuanku pergi ke tingkap, tuanku nampak seorang tukang kebun yang happy go lucky, sedang gunting rumput. Bahagia aja. Padahal dia tukang kebun, tapi happy go lucky. Saya ni seorang raja, apa tak ada, semua ada. Tapi tak tenang juga. Lalu raja bagi tahu kepada penasihat, saya suka tengok orang ni, dia happy. Tuanku bagi dia 100. Penasihat agama kata, okey tak apa. Kalau macam tu kita cuba nak tengok kebenaran. Betul ke dia happy? Apa dalam hati dia tu, betul ke? Lalu penasihat agama ni cerdik. Dia kata, tuanku bagi 100 dirham. 100 dirham tuanku bagi kepada tuan hamba. Malam tu ada gulu balang hantar 100 dirham tu ke rumah
ke rumah tukang kebun tadi. Jadi tukang kebun tu pun seronok menerima 100 dirham. Jadi dia bila baliknya hulu balang tu, dia pun kira lah duit tu. Kira 99 je. Tak puas hati dia. Kira sampai 4-5 kali 99 je. Muka dah lain dah. Muka dah lain. Dia suruh isteri kira pula. Isteri kira pun 99 juga. 2-3 kali isteri dia kira 99. Habis satu rumah, anak-anak semua semua kena tolong kira. Ada 99. Tapi dalam resit tuanku kata 100. Dia gelisah. Mana nak pergi? Mana lagi 1 dirham tu? Esok pagi dia datang kerja. Bila datang kerja, tuanku tengok muka dia dah lain dah. Asam dah muka dia. Apa dia fikir? Mana 1 dirham? Mana 1 dirham yang hilang tu? Tapi sebenarnya 1 dirham tu dah diambil oleh penasihat agama tadi. Supaya kita nak tengok betul ke dia punya apa yang ada dalam hati dia tu. Jadi tuanku pada hari itu nampaklah pengajaran yang mudah ya manusia ni dia akan terfokus kepada masalah. Kita ni kebiasaan kita terlatih fokus terjerumus dalam masalah. Kita akan tepu pemikiran kita kat situ, jam. Lalu kita terlupa banyaknya nikmat yang Tuhan bagi. Kalau duit tadi, kalau 100 dirham tadi, 1 je hilang. Tu 99 punya banyak. Tak ingatnya, tak bersyukurnya. Kan? Jadi manusia bila dia hilang 1 nikmat, Allah, habis rosak rasanya. Padahal banyak lagi nikmat, banyak lagi kurniaan yang Allah berikan kepada dia. Dan kalau ada iman dalam dada, pasti Allah memberi petunjuk. Allah menyebut tadi dalam surah ni, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Ini poin dia. Wa man yu'min billah. Siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, akan Allah berikan pimpinan. Allah akan pimpin hati dia. Maknanya bila ada iman, Allah akan pegang hati kita, Allah akan pimpin hati kita. Percaya kepada Allah. Musibah ke, bencana ke, malapetaka, dia tetap tenang. Dia tetap sabar. Sebab apa? Sebab dia ada iman. Daripada iman tu akan timbul cahaya. Cahaya itulah yang akan menunjukkan manusia kepada jalan yang melepaskan dia ataupun membebaskan dia daripada musibah. Itu penting. Iman tu pun penting. Sebab tu kita kena suburkan iman, ya. Kita tak boleh nak kawal media, betul tak? Kita tak boleh kawal media. So jangan kita salahkan media. Ya, TV kita siarkan apa, radio kita siarkan apa, TV paling besar sekali, apa benda pun, akhbar kita siarkan apa, itu media masa kita tak boleh nak kawal. Tapi apa yang kita boleh kawal? Apa yang kita nak baca, kita pilihlah. Apa yang kita nak tengok, kita pilihlah. Di situ pun memerlukan kepada pimpinan daripada Allah. Kena ada iman. Siapa ada iman dalam hati dia, Tuhan akan pimpin dia. Maka dia akan tengok benda baik-baik, dia akan dengar benda baik-baik, supaya menyuburkan iman dia. Ya, kalau dalam TV memang kita nampak hiburan semata-mata, ya. Kita nampak hiburan, tapi sebenarnya kita boleh pilih channel tu. Ada saja channel-channel yang memaparkan, yang menyuburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu bagaimanapun fitnah dan musibah yang datang, buruk atau baik, suka atau duka, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul hendaklah dipegang sebaik-baiknya, dipegang seteguhnya, sekali-kali jangan berubah. Ini dalam saya petik daripada tafsir Profesor Hamka, menyebut apa saja yang berlaku, musibah yang macam mana sekalipun menimpa kita, beriman kepada Allah dan beriman ataupun keimanan kepada Allah dan Rasul itu jangan kita goyah, jangan kita longgarkan, kita ketatkan lagi, kita kuatkan lagi, kerana itulah yang akan menyelamatkan kita. Kemudian bahagian yang ketiga, yang keempat, ayat 14 hingga 16. Ini saya tafsir ataupun saya ajak kita tadabbur mengikut bahagian-bahagian. Ini bahagian yang keempat. Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan bahawa manusia perlu berwaspada terhadap isteri dan anak-anak.
Nikmat tu, isteri dan anak-anak itu adalah nikmat, dua nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Tapi Tuhan bagi peringatan juga, kena waspada. Kenapa? Kerana mereka yang dikasihi, iaitu anak dan isteri, kemungkinan boleh menjadi musuh. Itu dia. Kemungkinan boleh menjadi musuh kepada kita, dan membawa fitnah kepada kita. Padahal isteri adalah teman hidup dan anak-anak adalah penyambung zuriat kita. Jadi contohnya mudah ya, kalau kita ambil kisah penghijrahan pada zaman Nabi SAW, ketika Nabi berhijrah daripada Makkah ke Madinah, adalah sekelompok manusia yang mana mereka menaruh iman dalam hati. Ya, mereka menaruh iman dalam hati, percaya kepada Nabi. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, mereka tak dapat ikut. Ada yang menghalang mereka. Apakah yang menghalang mereka? Disebutkan dalam hadis, dalam sirah, anak-anak dan isteri mereka. Iyalah, Mekah tu tempat asal usul mereka. Segala rezeki, segala khazanah, segala harta benda dikumpulkan. Takkan nak tinggal pejam macam tu je. Betul tak? Itulah yang menyebabkan seorang suami itu disebut maknanya di sini ayat ni khitab kepada kita ni. Ayat ni diajukan, ditujukan kepada kita suami-suami, ayah-ayah. Kadang boleh juga kepada ibu-ibu. Kita faham ayat elok, boleh juga kepada ibu-ibu. Kadang-kadang isteri kita menghalang kita, dia jadi musuh kita. Jadi kaum yang beriman kepada Nabi selepas Nabi berhijrah, mereka menyimpan perasaan tu. Mereka menyesal kerana tidak dapat ikut, tak dapat follow Nabi berhijrah. Sebab apa? Isteri mereka halang, anak mereka halang. Kata kepada ayah, takkan nak ikut. Ini tempat kita ni, takkan nak tinggal. Ini rumah kita, ini harta kita, ini haiwan ternakan kita, ini ladang kita yang kita usahakan. Takkan kerana benda yang dibawa oleh Muhammad kita nak tinggal semua ni. Jadi habis. Itu dimaksudkan anak-anak dan isteri kadang-kadang boleh menjadi musuh atau memusuhi. Tapi kadang-kadang bukan musuh secara fizikal ni, bertumbuk ke apa, tak. Musuh kepada cita-cita. Musuh kepada cita-cita kita. Kita macam-macam cita-cita yang baik, tapi kadang-kadang cita-cita kita itu tidak bersepakat, tidak dipersetujui ataupun tidak diterima oleh ahli keluarga. Jadi itulah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah kata manusia perlu berhati-hati dalam mengimbangi peranan sebagai suami, sebagai isteri. Ya, kadang-kadang suami dan isteri dan juga anak-anak boleh menjadi perhiasan yang membanggakan kita. Ya, memang isteri kita, anak kita kalau yang berjaya, yang solehah, yang baik, memberikan ketenangan kepada kita, itulah yang akan membanggakan kita. Dan kadang-kadang pula ia boleh menjadi penghalang kaki kita daripada melangkah menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang-kadang kita terlalu disibukkan oleh kehidupan rumah tangga kita kan. Semayang pun kita tak dan. Itulah maksudnya dalam ayat ni Allah nak ingatkan kepada kita, kadang-kadang anak isteri itu boleh menjadi musuh kepada cita-cita kita. Bukan musuh fizikal ni, musuh cita-cita. Kita memburu sekian-sekian perkara, kebaikan yang dijanjikan, pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tidak dapat lakukan perkara tadi. Contoh juga yang jadi musuh kepada suami, kalau kita lihat dalam sejarah, dalam sirah, apa yang berlaku pada kaum Nabi Nuh dan Nabi Lut, kan? Isteri-isteri mereka bertentangan dengan iman mereka, tak mahu bertentang dengan tak mahu ikut iman ataupun ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh dan Nabi Lut. Begitu juga anak Nabi Nuh kan, Nabi Nuh ajak naik bahtera, tak mahu, ya, tak mahu. Dia kata dia betul dia akan lari ke tempat yang lebih tinggi. Tak, akhirnya Allah tenggelamkan anak itu juga. Ini diputuskan, keputusan ini diberikan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dalam surah Hud ayat 46 Allah menyebut sesungguhnya dia bukanlah daripada kalangan ahli keluargamu. Maknanya di sini orang yang beriman, kalau dia ada anak yang tidak beriman, Allah nafikan terus zuriat daripada dia. Innahu laisa min ahlik, ini bukan ahli keluarga kamu. Dahsyat tu.
innahu amalun ghairu salih, sungguhnya dia melakukan amalan yang tidak baik, amalan yang buruk. Nah, jadi begitulah dalam sejarah menyebut bahawasanya ada isteri dan anak-anak yang memusuhi cita-cita keimanan para ayah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat itu juga, dalam surah yang sama, Allah membimbing kita. Bukanlah bila kita tahu isteri yang memusuhi kita tu kita patut lawan, kita patut tengking, patut marah, dah. Allah kata maafkan dia. Yang pertama, fa'fuan, maafkan dia, ajar. Kemudian yang kedua, bimbing dia. Yang ketiga, tunjukkan sopan akhlak yang baik. Mudah-mudahan mereka akan terikut dan terkesan dengan kesopanan dan perilaku yang baik yang ditunjukkan oleh Allah, oleh ayah kepada anak-anak sebagai ketua keluarga. Sebab apa? Ayah ni biasanya dia menjadi kebanggaan anak-anak. Ini masuk bab kita kaunseling diri kita sikit ya. Si ayah ni sebenarnya menjadi kebanggaan si anak. Menurut ilmu psikologi yang menunjukkan bahawa ayah yang budiman itu sentiasa dipandang tinggi oleh anak sebagai idola dia. Ayah, kita sebagai ayah, anak kita mesti nak ikut macam kita, nak jadi macam kita, nak pakai macam kita. Kadang-kadang kan. Sebab apa? Sebab dia tak ada nampak lelaki lain yang dominan, yang mendominasi semua hal dalam rumah tangga, dalam rumah tu, melainkan daripada ayah. Jadi kita kena berhati-hati, ya. Sebab jadi kita akan dibanggakan oleh anak-anak. Jadi janganlah kita kena jaga diri kita, janganlah sampai anak-anak tu nampak kekurangan, ya, kekurangan pada diri kita sehingga mereka pun hilang pegangan. Anak-anak hari ini hilang pegangan bukan kerana hilang pegangan daripada luar, tak, hilang pegangan daripada dalam rumah sendiri. Apabila dia tidak ada contoh di depan mata. Sebab hari-hari dia jumpa mak ayah dia, tapi mak ayah dia adalah orang yang tidak mempamerkan contoh yang baik, lalu dia tidak ada pegangan. Masalahnya bila dia keluar, dia akan cari pegangan di luar. Bila mencari pegangan di luar, kalau dia jumpa pegangan yang baik di luar, alhamdulillah. Tapi kalau jumpa pegangan yang tidak baik, itulah yang menjadi masalah. Jadi itulah yang diberi peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, kurang lagi 2-3 minit, ayat 17 hingga 18. Ya, ayat 17 hingga 18 Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada kita tentang harta benda. Ya, tentang harta benda. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala meminjam harta kita dan akan dibayar balik dengan yang lebih baik dan diampunkan segala dosa kita. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita keluarkan harta benda kita, infak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kalau orang datang minta kepada kita, ya, sebenarnya dia datang minta kepada kita itu adalah didorong, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita boleh kata tak ada. Tak ada tu maksudnya tak ada apa nak bagi. Boleh pula kita berdalih. Tak tipu lah, kita tak tipu, kita berdalih. Kan? Jadi kita jangan berdalih kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala alimul ghaibi wasyahadah. Maha mengetahui segala benda yang gaib tersembunyi, bahkan apa benda yang nyata di depan mata. Allah maha melihat segala-galanya. Jadi seolah-olah Allah nak kata bagi dulu. Ya, bagi dulu apa yang ada kita simpan dalam poket tu, yang ada kita simpan dalam bank tu, yang kita simpan dalam almari tu, yang kita bondkan dalam saham tu, bagi je. Sebab apa? Semua itu hakikatnya milik Allah. Allah yang punya. Sudah tentu kalau kita keluarkan Allah apa yang Allah punya kepada jalan Allah juga dalam bentuk sedekah, infak, tabarruk dan sebagainya, nescayalah Allah akan balas. Dan balasan yang paling dekat, yang pertama sekali ialah diampunkan dosa. Itu iman kita, percaya. Allah ampunkan dosa kita dengan sedekah kita, dengan tabarruk kita, dengan pemberian yang kita berikan ikhlas kerana Allah, itu akan mengampunkan segala dosa. Takkan kita tak nak? Itulah benda yang kita nak, ya. Kerana dosalah yang menghalang kita, dosalah yang menghijab hati kita. Jadi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tidak ada yang akan mendahului bala, bencana, melainkan sedekah. Maksudnya dalam maksud lain, tidak ada sesuatu pun yang dapat memintas sedekah yang dihulurkan. Maksudnya kalau Allah nak catatkan kepada kita satu bencana, tapi kita dulu keluar sedekah. Sedekah itu pun daripada hidayah taufik Allah. Kita keluar dulu sedekah, insya-Allah sedekah itulah yang akan menghalang bencana
ditetapkan oleh Allah. Jadi kita kena ambil perhatian dalam bidang ni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis Nabi menyebut, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu hamba-Nya selagi mana hamba membantu sesama hamba. Jadi setakat itu perkongsian saya pada hari ini. Saya rasa ringkas sangatlah, memandangkan ayatnya sampai 18, tapi kita cerita pun lebih kurang 40 minit. Mudah-mudahan adalah kebaikan yang disampaikan pada malam ini dan diperoleh oleh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Malaysia, fi Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma dfa'ana al-bala' wal waba' wal ghala' خصوصا فيروس كورونا والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان العامة يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.